Tanah yang paling subur selalunya menyembunyikan rahsia yang paling kejam. Dan ladang sawit estet lama ini menuntut darah setiap kali hujan lebat turun menyembah bumi. Lihatlah barisan pokok sawit ini, berdiri megah di bawah langit malam yang pekat. Namun, di sebalik kesunyian yang mencengkam, tersembunyi sebuah tragedi berdarah yang dipadamkan dari lipatan sejarah. Penduduk tempatan tidak berani melintasi kawasan ini selepas senja. Mereka tahu titisan hujan yang jatuh di daun sawit bukanlah sekadar air, tetapi air mata dan darah yang mengalir dari masa lalu yang sangat gelap, menanti masa untuk bangkit kembali. Kembali ke zaman kolonial. Estet ini hanyalah sebidang tanah gersang yang degil. Ribuan buruh dibawa masuk dari jauh. Diperah keringat mereka di bawah terik matahari. Dikawal ketat oleh mandor-mandor yang tidak berhati perut. Antara mereka adalah seorang buruh wanita muda yang hanya mahukan kelangsungan hidup. Namun, nasib malang menantinya. Tanah gersang ini menolak segala benih yang ditanam. Pokok sawit mati layu sebelum sempat membesar. Pihak atasan mula buntu, dan disinilah sebuah konspirasi jahat dan khurafat mula bercambah di minda sang mandor yang terdesak mencari hasil. Bagi menyuburkan tanah yang mati, satu perjanjian gelap telah dimeteraikan. Kisah-kisah lama menyebut tentang ritual belaan, yaitu mengorbankan nyawa manusia sebagai baja untuk alam. Buruh wanita muda tadi menjadi mangsa kerakusan konspirasi ini. Dia diculik pada satu malam tanpa bulan, diseret ke tengah-tengah ladang yang dikelilingi kabus tebal. Tiada siapa yang berani bersuara atau menolong. Ketakutan mengunci mulut setiap buruh yang lain. Di bawah sebatang anak pokok sawit yang baru ditanam, sebuah lubang dalam telah digali, menanti untuk menelan mangsa yang tidak berdosa. Tragedi berdarah itu bermula dengan kekejaman yang sukar dibayangkan akal manusia. Wanita itu dikorbankan hidup-hidup. Wajahnya disiksa dan dirusakkan hingga tidak dapat dikenali lagi. Mengubahnya menjadi wanita tanpa wajah sebelum dia ditolak masuk ke dalam lubang gelap tersebut. Tanah merah ditimbus perlahan-lahan menutupi jasadnya yang masih bernafas. Sementara akar-akar muda pokok sawit seolah-olah bersedia menjalar dan memeluk tubuhnya. Tiada jeritan yang mampu membelah kesunyian malam itu. Hanya bunyi cangkul menampar tanah liat, menguburkan sebuah rahasia paling kejam di dasar estet lama ini. Hasil dari ritual berdarah itu sungguh luar biasa.
Hanya dalam masa beberapa minggu, tanah gersang bertukar menjadi sangat subur. Pokok-pokok sawit membesar dengan pantas, menghasilkan buah yang lebat dengan saiz yang tidak masuk akal. Namun, akar-akar pokok itu menyerap sesuatu yang lebih gelap daripada nutrien tanah. Mereka menghisap darah dan penderitaan wanita malang tersebut. Estet ini mula mengaut keuntungan besar dan sang mandor hidup dalam kemewahan hasil dari nyawa yang telah dikhianati. Tetapi alam tidak pernah lupa dan roh yang diseksa tidak akan pernah tenang. Kini, setelah berpuluh tahun berlalu, estet lama ini dihantui oleh masa lalunya sendiri. Setiap kali hujan turun pada waktu malam, kabus tebal akan merayap di celah-celah pelepah sawit, membawa bersamanya suara rintihan bergema di seluruh ladang. Ramai yang menyangka itu adalah tanggisan meminta tolong dari ruh yang terseksa. Namun, mereka silap. Suara itu adalah laungan kemarahan. Hantu wanita tanpa wajah itu tidak menangis karena sedih. Dia sedang merintih memanggil keturunan sang mandor, mencari hutang nyawa yang belum dilunaskan. Satu demi satu, ahli keluarga keturunan mandor yang mewarisi tanah ini mula dihantui. Bayangan kelam seorang wanita dengan pakaian compang-camping berlumuran lumpuh. Kesunyian malam dipecahkan oleh bunyi seretan kaki di luar tingkap banglo mewah mereka. Roh wanita itu merangkak keluar dari akar pokok sawit tertua di estet tersebut, membawa bau tanah berkuburan dan darah hanyir. Dia datang bukan untuk menakut-takutkan, tetapi untuk mengambil kembali apa yang dirampas daripadanya. Sehingga hari ini, estet lama itu masih berdiri teguh, subur menghijau, namun berbau kematian. Penduduk kampung tahu akar-akar pokok sawit ini berselirat dengan tulang tumulang dan duka lama. Selagi darah keturunan mandor belum habis dituntut, selagi itu wanita tanpa wajah akan terus bergentayangan di sebalik kabus dan hujan malam. Tanah ini telah mengikat sebuah janji berdarah. Ingatlah, apabila Anda berjalan di celah-celah ladang sawit dan terasa titisan hujan menyentuh bahu, jangan sesekali menoleh ke belakang, kerana mungkin akar sawit sedang menanti mangsa seterusnya.